Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, untuk aktiviti Lab 5 drafting episod ketiga ni, saya akan tunjuk dekat kamu macam mana nak generate assembly drawing. Okay? Okay, saya tunjuk contoh dulu assembly drawing. Contoh dulu lah. Okay, assembly drawing ni selalunya digunakan adalah untuk kita determine dekat mana komponen-komponen sesuatu produk itu dipasang. Kedudukan dia tu di mana. So itulah tujuan dia kita buat assembly drawing. Assembly drawing sama ada dalam bentuk assemble macam ni atau boleh juga kita buat dalam keadaan dia exploded. Okay, cuma bagi saya lah, pengalaman saya, jarang-jarang lah saya menggunakan exploder tu nak menunjukkan kedudukan sesuatu komponen dalam sesuatu produk tu. Tapi ada kalanya memang terpaksa kita buat exploded sebab kadang-kadang view dia tak berapa nak clear bila dah banyak komponen yang pasang dalam satu assembly tu. Okay, tapi tak banyak lah, selalunya dalam keadaan assemble macam ni. Okay, so kita nak generate drawing yang macam ni, cuma yang ini dia ada advance sikit je lah. Dia dekat bahagian ni saya cut manual untuk bagi dia nampak bulb dalam ni. So yang itu advance lah, memang agak payah lah nak buat, makan masa juga dan sukar untuk dipaham, melainkan kalau kamu betul-betul cekap bermain dengan drafting ni. Okay, so saya ajar yang orang kata yang kebiasaannya dekat industri pakai lah, ya, dalam kerja yang selalu dipakai lah, method yang selalu dipakai. Okay, so first step, kamu kena buka dulu 3D product yang kamu nak buat drafting tu. So kita ambil case study yang ni lah, table lamp. Okay, so second step dia, next kamu tekan icon generate numbering dekat sini ni, ada A15 ni, tekan ni dan kamu klik dekat produk ataupun yang atas sekali ni, dekat tree yang atas sekali tu yang mewakili yang menjadi parent kepada komponen ni lah. So klik dia dekat sini. So dia akan tanya kita nak integer ke ataupun letter. So kebiasaannya untuk assembly drawing kita akan guna integer. Tak pernah lagi lah saya menggunakan letter untuk buat assembly drawing. Okay, integer ni mewakili nombor-nombor untuk setiap komponen yang berlainan. Okay, kalau komponen tu sama, contohnya stick ni kita pakai 2, dia kira nombor yang sama juga sebagai satu nombor yang sama juga. Okay, kalau ada 8 skru ataupun 8 nut dekat sini, so nombor yang sama juga, dia mewakili nombor yang sama juga. Okay, so existing number ni, dia sebelum ni saya dah generate dah numbering untuk produk ni. So dia tanya saya nak keep ke atau nak replace untuk existing number ni. So saya nak dia replace. So saya klik OK. Okay, next pula pergi dekat analyze, masuk dekat bill of material. Okay, bill of material ni adalah table yang menunjukkan apa ni, ini adalah satu produk yang diwakili oleh beberapa komponen. Okay, so kebiasaannya dia ada number, part name ataupun definition, quantity dan juga material. Dekat sini adalah material. Benda ni kita boleh edit sebenarnya. So cara nak edit dia, kamu pergi dekat define format. Okay,
Dekat sini dia, kalau kamu tengok dekat kotak ni adalah display properties. Benda-benda yang akan yang akan didisplaykan dekat dalam kamu punya drafting nanti. So ini adalah hidden properties. Okay. So kamu boleh select apa yang ada kat sini untuk masukkan dekat sini. Kebiasaannya dah ada 4 je lah kolom. Kadang-kadang tu ada lebih lah. Ada number, part name, part number, quantity dan juga material dan juga revision, bergantung lah. Tapi secara basicnya dalam BOM list, dalam table tu ada 4 kolom saja dan terdiri daripada yang saya tunjuk ni. Okay. Cara nak select dia ataupun nak edit dia, kamu main button ni je. Kalau dia pergi ke belah kanan, maksud dia tak akan display lah. Kalau dia pergi belah kiri, dia akan display. Sebagai contoh, saya nak ubah keempat-empat ni ke hidden properties. So tak ada apa yang akan didisplaykan dalam bill of material saya. So saya nak select benda apa yang nak didisplaykan dalam bill of material saya. So first kali adalah number ataupun serial number lah, number siri bagi komponen-komponen yang berlainan. So number, nombor 1. Nombor 2 adalah part name ataupun definition. Saya bawa dia ke kiri. Next adalah quantity. Dan last sekali adalah material. So dekat sini tak ada material. So kamu boleh ambil komen lah. Nanti kita edit kemudian. Okay, last sekali nanti boleh kita edit. Okay, bawa dia ke sini. Right. So bawah ni kosong kan. Kalau ada kosong kan, kita tak mau ada apa-apa display untuk properties ni, recapitulation ni, kita tak mau, kita hidden kan semuanya. Kita nak ada bill of material saja. Okay, klik OK, save as dan klik tak payah save as, jangan klik OK ya. Alright. So next step, kamu pergi dekat start, pergi dekat drafting lah, mechanical design drafting. Okay. So dekat sini, sama ada kamu nak modify dekat sini ataupun kemudian pun boleh juga. So dekat sini saya nak ubah sikit lah. Saya nak guna paper A2 ISO. Sebab kalau A3 tak muat, melainkan kalau kita scale. Saya rasa A2 ni pun tak muat juga. Kalau tak muat juga, tak apa, kalau kita try dulu. Okay, dan klik OK. So dah akan masuk drafting punya workbench. Okay, next step semacam biasa, kamu pergi dekat edit, pergi dekat sheet background, pergi dekat insert, pergi dekat drawing dan masukkan frame and title block. Okay, ambil sample 1 je dan create, apply, okay. Okay, so dekat sini macam biasa, part name dia adalah table lamp. Kalau dia adalah produk, selalunya kita akan letak AC. Assembly, mewakili assembly lah. Company name adalah Unimap. Drawing number macam sebelum ni juga, K7 2021. Okay, running number kita buat 13 lah. So running number ni terpulang tapi jangan tersama. Terpulang tapi jangan tersama. Kalau nak buat nombor lain pun boleh, tapi jangan ada drawing 1 dengan drawing 2 tu sama dia punya part number. Kita tak mau macam tu. Okay, kalau dekat industri, part number ni di generate menggunakan PDM software. Dia akan generate untuk kita supaya tak berlaku kecelaruan lah.
letak hair wire nanti nak cari drawing. Okay, then klik OK. Okay, design by nama kamu, tarikh automatic, check by kalau untuk projek kamu Dr. Sabri, kalau untuk lab saya lah, nama saya. Okay, ini kosongkan, delete terus. Okay, okay, alright. So dah siap kita punya title block, A2 1-to-1. Okay, British tak ada. Okay, so next step, pergi dekat insert drawing bill of material. Okay, bila kamu tekan bill of material, tak ada apa yang jadi. So dia sebenarnya kena tekan dekat kamu punya product assembly design punya workbench tadi. Pergi dekat 3D data kamu dan klik dekat produk 1 ni ataupun parent tree dia. Okay, then klik dekat dalam ruang lukisan ni lah. Okay, so dia akan generate bill of material untuk produk kamu ataupun table lamp SC ni nanti, dan kamu boleh susun lah sama ada nak letak dekat sini ataupun dekat sini pun boleh jugalah. Saya selalu letak dekat sini lah. Okay, bagi balance. Okay, number, kita ada number, part number, quantity dan juga material. Cumanya kita tak rename lagi, jangan rename lagi. Last nanti baru kita buat, sebab nanti kita bila kita update je, dia akan jadi kepada apa ni, kolom yang asal lah, nama yang asal. Okay, dah siap tu, pergi dekat edit, masuk working view. So kita insert isometric view ataupun front view, tapi untuk case study ni lebih sesuai untuk isometric view lah. Okay, pergi dekat produk 1, saya nak ambil ni sebagai view nombor 1 saya. Okay, saya klik OK. Alright, so tak muat juga, sama ada saya nak gunakan drawing yang lebih besar ataupun saya nak scale down kan view saya ni. So untuk bagi saya lah, untuk lab ni saya nak scalekan view saya ni. Alright, tapi kalau dekat industri jarang-jarang kita gunakan scale lah. Selalunya memang one to one. Jadi kalau besar komponen tu, besar lagi lah drawing dah. Ada kadang-kadang sampai memang besar sangat lah, panjang. Okay, so pergi dekat properties, right click dekat line line color merah ni, pergi dekat properties, scale ni kamu ubah kepada 1/2 ataupun separuh lah, half, 1/2. So view dia jadi macam ni, dah muat dah. Okay, so ni nanti dekat sini pun kita kena ubah dekat title block ni. Nanti last sekali kita akan buat. Okay, next step, nak generate balloon number tu, kamu pergi dekat icon generate balloon dekat toolbar apa ni panggil, saya pun tak pasti toolbar apa ni, tapi simbol macam ni lah. Klik dekat dalam dia ada generate balloon, so dia akan generate balloon untuk kamu. Okay, so ini adalah bab 9.
Ini adalah LAN. Ini adalah 5 ni stick 3 tak silap. Stick 3 betul. So kamu boleh ubah dia punya arrow tu bagi nampak yang jelas. Ini adalah wire. So wire saya tak mahu letak dekat sini lah. Letak dekat tempat lain. Okey, ni adalah tapak dia ataupun base. Nombor 1. Nombor 2 adalah ni ada error ni. Tak semestinya bila dia auto generate dia akan okey ya. Base tu sepatutnya yang ni. So yang ni kita delete dulu. Saya nak buat lagi satu view nanti. Saya nak mention balloon tu dekat sana. So ni nombor 3 stick. Okey. Letak dekat sini. Nombor 4. Okey, nombor 4 stick 2 adalah yang ini. Kamu boleh ni lah, ni orang panggil dress up dia bagi nampak cantik lah. So 7 adalah 6 adalah bottom connection yang ni. Tak nampak juga kalau letak kat sini. So delete dulu. So ni adalah nut. Okay, nut. Alright. Then nombor 7 adalah connection. Ada 2 connection. Kat sini tak berapa nampak, so saya delete dulu. Okay. Ini siap view pertama. Alright. So bab ni tak berapa nak nampak, sebab itulah yang drawing yang kamu tengok contoh mula-mula saya buat tu saya cut dia manual lah. Yang itu memerlukan skill yang tinggi jugalah dan juga pemahaman yang tinggi jugalah. Tak adalah tinggi sangat, cumanya agak payah lah nak buat. So untuk kamu janji semua komponen tu nampak, tahu kedudukan dekat mana, dah cukup dah. Kalau tak nampak juga, salah satu option dia kamu guna section view. Kalau benda tu ada dekat dalam tak nampak kan, kamu guna section view. Okay. Tapi untuk case study ni tak perlu section view lah, sebab dia macam skeleton punya produk kan. Okay. Next view yang kedua, saya gunakan isometric juga. So saya nak ambil dia daripada belakang lah, sebab nak bagi nampak connection ni dengan bottom connection, wire, nak bagi nampak tu lah. Okay, so yang ni okay lah ni. Alright. Dan saya scale downkan dia separuh, 1/2. Apply. Klik OK. Alright. Dan saya nak generate balloon. Okay, jangan lupa activate kan, sebelum nak generate balloon tu, activate kan, double click line biru tu untuk jadikan dia color merah. Tu tanda dia dah activate. Okay, generate balloon. So, yang ni adalah wire. Bolehlah kalau kamu nak dress up kan dia lagi cantik. Sini nampak better sikit. Okay. Okay, 2 dah ada kan. 2 base dah ada. 2 tak ada. So 2 kita tunjuk dekat sini lah. Right. Wah, dia tak mau bergerak pak. Okay. Ini adalah 2. Base 2. 1 kita dah tunjuk dekat sini. Okay. 6
6 tak ada kan? 6 bottom connection. Okey, yang ni 6. So kita okey, 6 11 nut kita dah tunjuk dah, tapi nut ada 8. So kalau boleh tunjuk ke semua 8 tu. So sini 11. So ada 4 dekat sini, 1 2 3 4. Kita tunjuk yang ni dulu. Okey. 3 stick ada 2. Satu stick kita dah mention dekat sini. Lagi sebelah dia kita mention dekat sini lah. 3. Okey. Okey. 4 ada. 4. Okey, kita dah mention dekat sini sebelah. Kita mention lagi satu dekat sini. 4. Okey. Lepas tu 5 kita dah mention dekat sini sebelah. Okey. So kita mention lagi sebelah 5 kat sini. Okey. 8 kita dah mention dekat sini. So tak kita mention dah dekat sini sebab ada satu saja. 7 connection sini kita tak mention lagi. Okey. 7. Alright. So stick ada 2 kita dah mention. Stick 2 pun ada 2, stick 3 pun ada 2, kita dah mention dah. Connection kita baru mention satu, nombor 7 ni. So kita duplicate ataupun kita buat lagi satu. Cara nak buat dia mana belum. Okey, dekat sini, dekat T ni kamu ambil belum. Tambah belum ni dekat sini. Okey. Nombor 7. Okey. Dan juga okey, connection dah settle. Nut ada 8. Kita baru mention 2, satu sini, satu sini. So keempat-empat ni kalau boleh mention juga. So select balloon tu. Okey. 11. Okey. 11. Okey. 11. Okey. So ni kita dah mention. Okey, ni. Okey. Alright. Settle. So complete. Semua ada. Wire ada. Nut ada. Light bulb ada. Nampak sikit sini. Lamp. Ni lah. Benda ni. Connection. Dua benda ni. Bottom connection. Yang ni. Stick 3. Stick yang kecil ni. Kita dah mention 2 kali. Stick 2 yang tengah-tengah. Kita dah mention 2 kali. Stick 1 pun kita dah mention 2 kali. Base 2 dekat sini. Okey. Base nombor 1 kita dah mention dekat sini. So secara asasnya kita punya assembly drawing dah siap dah. So yang ni kita padam scale dia sebab kita akan mention dalam data block. So yang ni kita underline kan. Ni
Ni pun sama juga, scale dia kita 8. Okay. Symmetric view, underline kan. Dan kita nak ubah title block kita dengan kita punya bill of material sahaja. So pergi kat edit, sheet background. Okay, definition ni kita klik, double klik, kamu bolehlah edit table kamu ni. Dan double klik apa ni dekat word yang kamu nak ubah. Ni part main. Okay. Ni material. Okay. Okay. Kamu bolehlah mention base buat daripada apa. Katalah method copper lah, copper. Okay. Base tu buat daripada metal apa-apa lah. Stick buat daripada kayu, wood. Okay. Okay. Yang potong connection selalunya besi lah kan. Ini pun metal connection. Dan ni buat daripada ni buat daripada copper lah, copper. Light bulb nak kata buat daripada apa lah. Light bulb ni dibuat daripada apa lah. Kita tulis available lah, NA. Jadi kita beli sajalah light bulb ni. Kita tak buat. Wire selalunya rubber lah. Insulate wire selalunya dibuat daripada rubber lah. Nut metal lah. Okay. Metal ni actually nama yang tak spesifik lah, sama macam wood. The wood ada macam-macam wood, metal ada macam-macam metal. Copper ni salah satu metal juga. Tapi yang ini ikut kreativiti kamu lah. Kamu nak buat daripada plastik ke apa, tak ada markah untuk ni. Tapi kena ada lah. Okay. Kena ada dan kena logik. Okay. So scale lagi satu. Satu kepada 2. Okay. So edit working view. Okay. So siap lah kita punya assembly drawing. Macam ni lah. Okay. Kalau dah siap file, save as CAD drawing. Itu untuk simpanan kamu. Tapi kalau untuk saya, macam biasa, .pdf. Okay, dalam format PDF. So ni saya namakan table lamp AC. Klik save. Okay. So kita boleh view lah. Kita boleh view yang kita save tadi. So macam ni lah hasilnya. Clean and clear. Okay.
So kita tahu kedudukan setiap komponen yang ada untuk produk table lamp ni. Okay. Cumanya saya nak tegaskan dekat sini. Dekat sini saya tak letak dimension. Tetapi kalau kamu punya projek perlu nak letakkan dimension, boleh letak dimension, tak ada masalah. Boleh juga apply GDNT, boleh juga letak tolerance, tak ada masalah. Dan juga kalau view tak semestinya isometric view. Untuk case study lab ni, yang paling sesuai adalah isometric view. Kalau kamu nak buat view daripada tepi ke, daripada depan ke, ikut kesesuaian produk kamu. Okay. Tapi selalunya bila assembly ni, selalu orang tunjuk dalam bentuk isometric view. Tapi kalau benda-benda yang macam tak adalah nak menunjukkan shape apa tu, estetik tu, selalunya untuk komponen-komponen yang mechanical, biasanya dia tak tunjuk dalam bentuk isometrik, tetapi dia tunjuk dalam bentuk yang paling sesuai, kadang-kadang front view, side view, dan dia akan buat cross section untuk tunjuk apa benda yang ada, komponen apa yang ada dekat dalam tu. Selalunya macam tu lah. Boleh buat cross section juga, boleh juga buat detail view macam kamu buat dalam part drafting itu lah, boleh juga, tak ada masalah. Cuma pertambahan untuk assembly drawing ni adalah bill of material dan juga numbering ni. Selalunya walaupun saya cakap boleh letak dimension, GDNT apa semua tu, mungkin bukan pada assembly main yang dah siap lah. Mungkin ada dalam assembly ada, boleh ada sub assembly tau. Bermaksud kalau sub assembly tu macam ni lah. Yang ni produk yang dah complete. Okay, kamu nak buat base stick 1, stick 2, stick 3 ni dengan connection sebagai satu assembly, dan baru nak masuk dalam ni pun boleh juga. Maksudnya dalam produk boleh ada sub produk lah orang panggil kan, dan juga komponen-komponen lain boleh juga. Selalunya yang ada dimension tu adalah sub produk lah, still lagi memerlukan dimension. Okay, so itu saja untuk yang cut dekat ni saya agak payah sebenarnya, saya nak tunjuk memang susah lah. So tak apa, untuk itu kamu explore sendirilah macam mana nak buat. Mahirkan dulu dengan drafting ni, feature-features dia. Kalau ada soalan selepas ni boleh tanya WhatsApp, dan kalau boleh tolonglah WhatsApp time office hour. Okay, itu saja untuk episod 3 ni. Alright, so kita jumpa next week lah untuk rendering dan juga animation. Okay.